dalam ranking musibah yang paling membunuh di dunia, apa yang berlaku tsunami di Aceh itu baru ranking kelima dunia. Ranking pertama paling tinggi berlaku di Jiaqing di China pada tahun 1556, zaman dinasti Ming. Berlaku gempa bumi tak banyak, 8 skala Richter saja, tapi yang mati 830,000 orang terkorban. Tenggelam habis kampung itu. Kemudian dalam WhatsApp itu disebutkan kononnya kalau tenggelaman di barat berlaku di bandar L'Aquila, Itali. L'Aquila, Itali pada 6 April tahun 2009. Kononnya dah pun berlaku. L'Aquila ini di satu daerah dulu dalam negeri Abruzzo di tengah-tengah Itali. Kita nak perbetulkan, sebenarnya sebelum kejadian tahun 2009 itu, L'Aquila ini dah 10 kali kena gempa. Tahun 13-15 dia dah berlaku gempa meluluh lantahkan San Francisco Church. Tahun 1349 pun berlaku juga yang kali kedua gempa bumi. Tahun 1452 berlaku. Tahun 1461, tahun 1501, tahun 1646, tahun 1703, tahun 1706, tahun 1786 dan tahun 1958. Yang itu kena 5.0 skala Richter. Jadi bukanlah kali pertama. Yang berlaku pada 6 April tahun 2009 pukul 1.32 tengah hari itu 6.3 skala Richter dan telah meruntuhkan sebanyak 11,000 buah bangunan, 308 orang terbunuh, 1,500 orang tercedera, 65,000 orang hilang tempat tinggal, dan gegaran itu di L'Aquila itu dirasakan sampai ke Abruzzo, Rome, Lazio, Marche, Molise, Umbria dan Campania. Itu penenggelaman di barat. Belum berlaku lagi. Kemudian disebutkan Semenanjung Arab. Berlaku gempa bumi di Semenanjung Arab. Gempa bumi 5.39 skala Richter di bahagian barat Arab Saudi. Kita juga nak perbetulkan. Kita kena faham bila Nabi sebut Jaziratul Arab, Semenanjung Arab ataupun Kepulauan Arab, di mana duduk? Jaziratul Arab dia terletak di Asia Barat, antara Afrika dan juga Asia, dan sebahagian besar daripada kawasan Timur Tengah. Dan dia dikelilingi oleh Laut Merah di bahagian barat dan juga barat daya, Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Oman di sebelah timur, Teluk Parsi di timur laut, dan Teluk Aqabah di bahagian barat laut. Itu Semenanjung Arab. Antara contoh negara-negara yang duduk di Semenanjung Arab sekarang ini adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Yaman, dan yang paling popular Arab Saudi. Ini semua duduk dalam Jaziratul Arab. Sebenarnya di semenanjung tanah Arab dah banyak kali berlaku gempa bumi. Bukannya yang baru disebutkan dalam internet itu, tidak. Dah banyak kali. Tahun 1982 bulan Disember pukul 9.12 pagi telah berlaku gempa bumi di Damar sebelah utara Yaman, 6.2 skala Richter, 2,800 orang terkorban dan 1,500 orang cedera. Jadi bukan benda baru. Tahun 1995 berlaku gempa bumi pukul 6.14 petang di Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ini terletak antara Mesir, Israel, Jordan dan juga Arab Saudi. Dikenali sebagai gempa bumi Nuwaibah, 7.3 skala Richter, 8 orang terkorban, 30 orang yang cedera. Tahun 2008 pukul 3 petang berlaku di Bandar Abbas gempa bumi yang juga memberi kesan sampai ke Dubai di UAE, 6.1 skala Richter, ada berlaku 17 gegaran, paling lama 30 second dan mengorbankan seramai 7 orang dan 47 orang cedera. Jadi gempa bumi di Semenanjung Arab bukan benda rare, benda tu selalu berlaku. Bahkan kalau kita nak campur Syria lah, kita campurkan sekali Syria. Syria saja ada 6 gempa bumi dah pun berlaku. Tahun 115
tahun 1202, tahun 1138, tahun 1157. Ada direkodkan banyak kali berlaku gempa bumi. Apa yang berlaku di Arab Saudi itu sebenarnya bukannya gempa bumi, tetapi volcanic quakes. Volcanic quakes ni, kalau kita buka laman web The Smithsonian Institution's GVP, Global Volcanism Program, dia ada simpan data berkenaan volcano di kawasan Middle East and Indian Ocean. Kalau kita klik pada volcano search dan juga eruption search, kita klik negara, klik tahun, typekan Saudi Arabia, akan keluarlah kurang lebih 24 data tentang volcano yang berlaku di Arab Saudi. Dalam kes yang berlaku pada tahun 2009 itu, dapatan daripada Saudi Geological Survey untuk kajian nature geoscience, ia hanyalah gegaran dari kawasan lava purba yang dinamakan Harat Lunair, juga dikenali dengan Harat Asyaqah atau Harat Asyarqiyah. Dia terletak di barat Laut Madinah, bukannya di barat Saudi seperti yang disebarkan. Jaraknya 223 km daripada kota Madinah sekarang. Harat Lunair ini tuan-tuan, dia seluas 180,000 km persegi. Dia dah terbentuk 30 juta tahun dulu apabila Arab Saudi berpecah daripada Afrika. Dan dia pernah letuskan lava tahun 1258 Masihi, dan asapnya nampak sampai ke Mekah, dan dia dah diisytiharkan tidak aktif. Namun beberapa tahun yang lepas, pakar geologi di Saudi telah kesan ada 30,000 gempa yang berlaku di kawasan Harat Lunair. Mereka gunakan sensitive equipment untuk nak kesan bunyi, dan mereka temui ada 19 gempa pada magnitude yang keempat, dan pada 2009 naik jadi 5.4. Beberapa kediaman di Al-Aish ketika itu telah mengalami retak, maka kerajaan Arab Saudi telah pindahkan secara rahsia 40,000 penduduk berdekatan. Ini tidak diketahui oleh ramai orang. Dan para penyelidik telah jumpa satu kawasan tanah yang meretak ataupun pecah merekah sejauh 8 km panjang dan 3 km lebar. Sebab itu kita jangan ingat kalau bekas gunung berapi ke apa takkan aktif lagi. Jangan. Walaupun dia telah diisytiharkan sebagai tidak aktif ataupun bertaraf pre-Holocene dah jutaan tahun, tapi kita jangan lupa sampai masanya dia akan meletup balik, dan itulah yang akan berlaku kepada tanda besar kiamat nanti. Berlaku penenggelaman itu kerana letupan-letupan ini. Tapi kita tidaklah nak nyebut negara orang sangat. Kita pun di Malaysia ni pun, kita pun ada gunung berapi kita. Gunung berapi kita terletak di Bombalai, Tawau. Ini kena banyaklah berdoa. Walaupun gunung itu diisytiharkan sebagai tidak aktif, dipanggil sebagai pre-Holocene, dah usianya jutaan tahun, tapi ialah walaupun dia dah tua ke dah purba ke, kita jangan lupa otai masih berbisa. Buatnya esok kita nano lara sangat banyak maksiat, dia batuk saja esok, pitam kita keluar asap saja, kapal terbang pun tak boleh belayar lagi, tak boleh terbang lagi dah. Jadi benda tu akan berlaku. Jadi kata tuan kitab, gempa-gempa ini masih belum terjadi.